saya akui, tetapi majoriti rakyat di Kelantan setelah melanjutkan pelajaran ke universiti ataupun luar negara, tetapi mereka masih menghadapi masalah di dalam bahasa Inggeris. Memang mengikut maklumat yang saya dapat di universiti, di pusat-pusat pengajian tinggi yang sama ada di luar negara ataupun di Malaysia, memang mereka mendapat satu keputusan ataupun CGPA yang cukup tinggi, tetapi mereka masih lemah di dalam menguasai bahasa Inggeris. Komunikasi. Apabila dia menghadapi masalah di dalam komunikasi bahasa Inggeris secara tidak langsung, dia akan menghadapi masalah untuk mendapat pekerjaan yang baik. Inilah disebabkan oleh masalah pemikiran ataupun pendidikan harus diatasi di negeri Kelantan. Saya yakin dengan penguasaan bahasa Inggeris ataupun satu sistem pendidikan terutamanya bahasa Inggeris kepada rakyat negeri Kelantan akan memberi satu impak yang besar, yang mana seterusnya akan mengubah minda dan pemikiran mereka untuk menilai sesuatu sama ada baik ataupun tidak baik. Dan juga ingin saya sentuh di sini mengenai pendedahan kepada bidang ICT. Memang saya akui banyak kelemahan kerana kekurangan infrastruktur ICT di negeri Kelantan, yang mana ini berbeza kalau kita nak bandingkan dengan negeri-negeri yang lain, terutamanya di Kuala Lumpur dan di Selangor. Sistem Wi-Fi memang susah untuk dilanggani lah di negeri Kelantan kerana masih berada di tahap yang rendah, yang boleh dianggap rendah. Jadi insya-Allah kalaulah satu mekanisme ataupun sistem ke arah untuk mengubah pendidikan dan pengangguran ini akan memberi satu minda yang berbeza, sekurang-kurangnya dapat mengubah minda yang ada pada hari ini, ataupun we just maintain minda yang berfikir ke arah kebaikan, bukannya berfikir ke arah keburukan. Jadi saya amat mengharaplah kerajaan Malaysia boleh mengadakan ataupun memikirkan macam mana untuk mengubah minda rakyat-rakyat di Kelantan. Dengan perubahan minda di negeri Kelantan, saya yakin ianya akan dapat mengubah senario politik di negeri Kelantan yang bukan dianggap parti politik, dah dianggap budaya di negeri Kelantan. Budaya. Jadi dengan minda yang berubah, dengan minda yang baik, hanya boleh mengubah budaya yang ada pada hari ini. Okey, menarik Najib. Dan kembali nanti saya nak tanya YB tentang cadangan yang dia suarakan oleh pemanggil kita Chanda tadi, yang mengatakan bahawa memanglah bila timbulnya pilihan raya kecil seperti ini ataupun pilihan raya, macam-macam masalah yang akan dibangkitkan oleh rakyat, dan barangkali Barisan Nasional juga harus memikirkan untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai Biro Aduan Bergerak Barisan Nasional yang dianggotai oleh kesemua parti dalam Barisan Nasional, dan mungkin dapat mendekati rakyat dengan lebih berkesan lagi dan sekaligus menyelesaikan apa saja masalah yang mungkin akan dibangkitkan oleh rakyat, bukan saja hanya semasa kempen pilihan raya berlangsung. Baiklah, nanti selepas kita berehat, saya ingin pandangan YB berkaitan dengan cadangan itu. Kita berehat buat seketika. Okey, kembali semula ke Hello Malaysia ini. Jadi YB tadi tentang Biro Aduan Bergerak Barisan Nasional. Itu juga satu isu yang menarik sebenarnya kalau kita fikirkan secara serius. Kerana bila setiap kempen pilihan raya itu berlangsung, macam-macam masalah yang dibangkitkan oleh rakyat. Di Galah sendiri pun kita lihat aduan-aduan yang disuarakan tentang rumah yang tidak mencukupi, tentang tanah yang diterokai secara berleluasa oleh kerajaan negeri dan sebagainya, dan mereka tak ada tempat untuk mengadu perkara-perkara seperti ini. Jadi mungkin satu cadangan yang menarik sebenarnya. Saya rasa cadangan itu memang cadangan baik, tapi hanya untuk mungkin untuk maklumat Encik Chanda tadi, bahawa kita mempunyai satu biro pengaduan awam. Biro pengaduan awam ini di bawah lulaan Jabatan Perdana Menteri, dan tanggungjawab mereka juga ialah untuk pergi ke setiap penjuru negara untuk menghulurkan bantuan. Terdapat lebih kurang 14 agensi kerajaan yang terlibat dalam mobile Biro Pengaduan Awam ini. Konsep yang dicadangkan oleh panggil tadi, konsep Barisan Nasional, Biro Pengaduan Awam, Biro Pengaduan Awam daripada Barisan Nasional ini akan menjadi satu cadangan yang baik. Tetapi masalah kita yang paling penting ialah kita mengatasi masalah rakyat. Bagi Barisan Nasional,
Yang paling penting ialah rakyat. Bagi kita tak penting sama ada rakyat yang datang jumpa kita tu dia pengundi BN atau tidak. Kita hendak membuat yang terbaik. Dan apabila Biro Pengaduan ini turun ke Padang, semua sukarelawan dan sukarelawati yang membantu merupakan wakil-wakil daripada parti-parti berkenaan, komponen parti bersama untuk memastikan jentera Biro Pengaduan Awam ini yang turun menggunakan mobile ini dapat bantuan daripada rakyat tempatan. Ini kita buat. Mungkin kita harus memberi satu penekanan yang lebih penting supaya ramai lagi mobile Biro Pengaduan ini kita pergi ke setiap pelosok negara supaya semua dapat menikmati atau dapat menghantar masalah ini kepada mereka. Dan saya rasa kita harus beri lebih penekanan pada kerajaan-kerajaan negeri yang mana Pakatan Rakyat menerajui. Kerana saya nampak yang menghadapi banyak masalah ini lebih daripada masalah-masalah di kerajaan negeri yang mana Barisan Nasional tidak ada kerajaan di sana. Kerajaan Pakatan. Contoh di Pulau Pinang, contoh di Kedah, contoh di negeri Selangor, contoh di Kelantan. Inilah masalah yang kita alami. Dan kita harus, cadangan itu memang baik, dan kita harus mengorak langkah dan pergi ke semua tempat-tempat mana kerajaannya bukan kerajaan Barisan Nasional. Contoh pada 14 hari bulan November, Biro Pengaduan Awam ini akan turun ke kawasan Hulu Selangor. Dan seperti sama kita harus lakukan di Gua Musang, di Galas, supaya kita dapat mendekati mereka konsep ini. Saya memang dan melalui konsep ini kita telah mengatasi banyak masalah. In fact, untuk contoh dari pihak Parti MIC, satu jawatankuasa khas telah ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan, SITF, Special Implementation Task Force for Community India, dan kita bergerak ke semua tempat di mana ada majoriti pengundi kaum India. 2 hari lalu kita berada di Sungai Siput, lebih kurang 2,000 pengundi kaum India yang bagi kita tidak penting siapa mengundi kepada kita atau tidak, tetapi kita turun ke sana untuk memastikan kita dapat mengatasi masalah. Okey, itu sangat penting. Yang saya juga tertarik daripada liputan tadi yang mana pendapat beberapa pengundi aspek pelajaran. Memang betul. Memang benar kita cari seorang yang mempunyai cukup kelayakan. Tetapi apa yang penting ialah calon Barisan Nasional yang dikenal pasti ini dia setiausaha bahagian di bawah kepimpinan Tengku Razali. Seorang pemimpin yang begitu hebat. Kalau kita boleh jadi setiausaha bahagian yang mana beliau menjadi pengurusi bahagian tu, saya rasa itu cukup baik. Betul. Calon Manik Urai tadi pun bukannya hebat mana. Itu tidak menjadi satu tanda soal kepada parti yang bertanding masa itu. Tetapi mengapa tiba-tiba di sini jadi satu isu? Yang penting ialah kita dapat mendengar rintihan rakyat, mencari cara penyelesaian itu penting. Saya rasa calon Barisan Nasional dapat melaksanakan ini. Dan ini peluang bagi rakyat di Galas untuk memastikan kita beri peluang kepada calon. Kita dulu kalah pun bukan begitu teruk, 600 lebih undi. Dan saya pasti kita tahu, contoh di Hulu Selangor, kita kalah juga dulu. Tapi kita kembalikan dan rakyat di sana sudah pun mula menikmati beberapa isu. Contoh bulan April lalu kerajaan Barisan Nasional telah setuju untuk memastikan pembinaan satu sekolah Cina di kawasan Bukit Beruntung. Kita mula projek pada bulan April, dah habis 6 bulan. Kita siap, janji Barisan Nasional kita tak pernah mengabaikan. Saya tertarik hati dengan pendekatan yang dilakukan oleh YB ketika berlangsungnya pilihan raya parlimen, pilihan raya kecil parlimen di Hulu Selangor. Pendekatan mendekatkan diri dengan pengundi-pengundi secara face to face. Dan saya difahamkan bahawa Najib di Galas juga pendekatan yang sama dilakukan oleh calon Barisan Nasional. Jadi apakah Najib melihat bahawa ini mungkin akan membawa satu perubahan yang drastik untuk mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi di Galas kepada Barisan Nasional? Memang diakui satu konsep ataupun satu gerakan yang berkesan sudah lama telah dibuat oleh Tengku Razali di kawasan Gua Musang, yang mana ianya memberi satu impak yang besar. Dan di musim pilihan raya kali ini memang kita melipat gandakan lagi gerakan-gerakan terus kepada pengundi-pengundi yang mana ianya dilakukan